Okey, baik. Jadi saya nak mulakan rakaman. Saya harap puan sudah bersedia. Okey. Okey, baik. Tunggu sebentar. Rakaman bermula hari ini bertarikh. Okey. Hari ini bertarikh 2 Disember 2021. Masa menunjukkan pada pukul 2:49 petang. Laporan kes fail IPK KT 978-2021 berkuat kuasa saya Sarjan Edward William. Nombor badan RF 177882 bertanggungjawab untuk merekodkan keterangan bersama pengadu. Sila pengadu nyatakan nama penuh dan juga nombor IC dalam rakaman. Baik, di dekat sini puan, sila nyatakan dalam rakaman suara ni puan nak buat laporan berkenaan apa dan juga semua maklumat berkenaan laporan puan nak buat tu. Sila nyatakan. Boleh bermula daripada sekarang. Pernahkah anda menerima panggilan sebegini? Atau mesej yang meminta maklumat perbankan anda? Ini semua scam. Jangan panik dan jangan layan. Ikuti perkembangan terkini mengenai penipuan kewangan di halaman Facebook Amaran Scam. Sedia maklum dengan taktik yang sering digunakan untuk menipu mangsa dan jenis-jenis penipuan kewangan di Malaysia. Lindungi diri anda dan mereka yang tersayang daripada penipuan kewangan. Kongsi pengalaman anda dan bantu orang ramai menjadi lebih berwaspada. Like dan follow Amaran Scam sekarang. Untuk sebarang pertanyaan atau aduan, hubungi BNM Telelink. Apabila kena scam, kadang-kadang scammer dia pandai. Dia kata, whatever conversation di antara saya dengan you delete. Terutamanya melibatkan Macau scam ni kan. Jadi minta supaya jangan delete karena bahan-bahan itu tadi, keterangan-keterangan itu tadi boleh kita gunakan untuk sebagai keterangan dalam pertuduhan nantilah. Macam kita simpan WhatsApp daripada kekasih kita, kita kena simpan juga WhatsApp ni supaya takut kalau apa-apa berlaku, kita boleh gunakan ini sebagai bukti-buktinya. Kaedah-kaedah ini sebenarnya satu proses kan, di mana pengguna ini diminta untuk download. Kan? Kemudian apabila dia download, first kali verification yang dia minta ialah dia nak ambil alih peranan SMS. Dan selalunya kita sebagai pengguna kita tak baca pun, kita alau saja ataupun kita benarkan. Jadi bayangkan kalau scammer memperolehi username and password, kemudian diambil alih SMS ni tadi. Walaupun bank menghantar tag number atau TAG ataupun OTP tadi kepada user yang sebenar, tetapi the scammer juga mendapat maklumat-maklumat ini. Dan senanglah dia membuat pemindahan-pemindahan ini without diketahui oleh pengguna-pengguna tadi. Asal. Ini adalah Tini. Tini merupakan pelanggan sebuah bank. Pada suatu hari, Tini telah menerima SMS dari nombor yang tidak dikenali memberitahu bahawa akaun bank miliknya akan ditamatkan. Tini perlu mengemaskini maklumat perbankan dalam tempoh 24 jam melalui tautan pada SMS tersebut. Tini berasa takut akan akaun bank miliknya tidak dapat digunakan lagi.
Tini telah menekan pautan pada SMS yang diterima dan memasukkan maklumat internet perbankan seperti biasa. Tanpa Tini sedari, sebenarnya Tini telah masuk ke laman web phishing yang telah memberikan maklumat seperti ID pengguna serta kata laluan perbankan internet kepada penjenayah atau skamer. Tini telah menerima SMS nombor TAC dan telah memberikan kepada skamer yang disangkakan pihak bank. Skamer kemudian telah memindahkan wang dari akaun Tini ke akaun yang tidak dikenali. Tini kemudiannya telah menerima SMS daripada pihak bank memaklumkan tentang pindahan wang tersebut. Tini tersedar bahawa telah ditipu. Berikut adalah tips untuk mengelak anda menjadi mangsa phishing. Kak Kia, lama tak jumpa Kak Kia. Oh, Kak Kia barang kemas banyak ni. Adalah sikit-sikit. Oh, Kak Kia, tahu tak Kak Kia boleh gandakan simpanan untuk hari tua nanti? Macam mana tu? Kak Kia cuma melabur serendah RM800 saja untuk 6 bulan tapi mendapat 30% pulangan. Mat, mana ada orang senang-senang nak bagi duit macam tu aja. Taklah Kak Kia, yang ni bukan menipu. Mematuhi prinsip syariah lagi. Bos saya handsome, bergaya dan juga memandu kereta yang besar. Semua orang tahu tentang pelaburan emas ini. Masuk surat khabar lagi. Pelaburan ini diluluskan oleh Bank Negara Malaysia dan juga institusi kewangan negara lain. Mat, Kak Kiah ni dulu pun macam kau. Melabur juga dapat untung banyak. Tiba-tiba syarikat tu tutup. Siasat dulu. Tak mungkin Kak Kia. Jap, saya call bos saya. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Tak mungkin. Dekat skrin handphone puan tu. Apa nombor dia? 08 Bacakan. 08 Sebentar. 7 08 70 96 354 722. Okey, baik. Jadi nombor rakaman suara puan adalah 087, betul tak? Nombor rakaman, okey. Ya, 087 dan juga diikuti nombor balai saya 0967547722. Betul tak puan? Betul-betul. Okey, pasangkan tali pinggang keledar anda. Ikuti 3 tip mudah ini untuk transaksi perbankan dalam talian yang selamat. Pertama, sentiasa type alamat laman sesawang bank anda terus ke dalam ruang alamat. Ingat, jangan klik mana-mana pautan yang anda terima melalui email, SMS atau enjin carian. Kedua, rahsiakan identiti log masuk, kata laluan dan TAC anda daripada sesiapa, walaupun mereka mendakwa mewakili bank anda, bank negara, pihak polis atau pihak berkuasa yang lain. Ketiga, hanya daftar nombor telefon bimbit anda untuk menerima TAC.
Sebagai langkah keselamatan tambahan, gunakan perisian antivirus. Ingatlah tip-tip mudah ini untuk urusan perbankan dalam kalian yang lebih selamat. Ana merupakan pelajar IPT dan sedang mencari kerja sambilan. Pada suatu hari, Ana telah menerima mesej WhatsApp dari nombor yang tidak dikenali menawarkan kerja sambilan sebagai ejen jualan dalam talian. Ana begitu teruja dengan tawaran kerja tersebut kerana dijanjikan bayaran yang lumayan. Ana kemudiannya menghubungi nombor yang diberikan. Ana dijanjikan bayaran komisen sehingga 8% dan pulangan wang. Ana telah diberikan tugasan untuk memasukkan barangan dari platform jual beli yang diberikan oleh suspek ke dalam bakul atau kad pembelian dan kemudiannya menghantar tangkap layar kepada suspek. Ana juga perlu membuat pembayaran bagi setiap produk tersebut ke akaun yang diberikan suspek dan menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang diberikan. Ana telah mengikut semua arahan yang diberikan oleh suspek beberapa kali sehingga membuat bayaran untuk barang yang berharga ribuan ringgit. Ana kemudiannya tidak mendapat bayaran komisen dan pulangan wang yang dijanjikan. Ana tersedar telah ditipu. Berikut adalah tips pencegahan. Jangan mudah percaya pada tawaran kerja dalam talian, terutama yang menjanjikan kerja yang mudah dan pulangan yang lumayan. Semak tawaran kerja dengan syarikat berkaitan. Jangan buat bayaran ke akaun atas nama individu atau syarikat yang tidak dikenali. Korang pernah tak dapat panggilan telefon yang claim dia adalah pegawai bank negara? Si pernah kan? So apa reaksi korang semua? Tak perlu fikir banyak-banyak. Tak payah layan. Letak je telefon tu. Sebab BNM memang takkan call sesiapa dan arahkan korang untuk pindah wang kepada pihak ketiga. Lepas tu, jangan tekan-tekan link ni semua. Nak mula turun application lah apa semua. Tak ada. Bank tak ada link-link ni semua. Kami tak ada pun aplikasi untuk orang ramai. Last kali, jangan bagi maklumat pada bankan, OTP, kata laluan kepada sesiapa pun, termasuk BNM. Suami pun tak perlu tahu ya. Kami memang tak perlu tahu dan tak akan tanya. Sedikit nasihat untuk korang semua, jika dapat panggilan telefon macam ni, penting untuk korang jangan panik dan jangan layan. Tapi katakanlah kalau panik juga dan korang dah beli maklumat kepada scammer, apa yang boleh korang buat? Nombor 1, hubungi bank dengan segera. 2, telefon scam response center. 3, maklumkan kepada BNM tali link melalui nombor yang tertera dan buat laporan polis untuk mudahkan siasatan. BNM akan pastikan semua bank tingkatkan kawalan cyber untuk lindungi pengguna. Tapi itu tak bermaksud kita semua boleh cuai. Jangan lupa like Facebook Amaran Scam, #soal sekat dan sebar. Sedang anda tercari-cari peluang pelaburan, penganjur skim pelaburan palsu juga sedang giat mencari pelabur seperti anda. Ada peluang pelaburan baru untuk anda. Mesti buat duit. Untung besar. Tiada risiko. Jamin wang tak hilang.
Selamat datang ke majlis perasmian Pameran Jenayah Kewangan SEMAK Sebelum Diperdaya yang dibawakan terus kepada anda secara maya menerusi Facebook Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Aqil Sani bin Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara. Yang berbahagia Tan Sri Nur Samsiah binti Muhammad Yunus, Gubernur Bank Negara Malaysia, tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan dan puan-puan dan seterusnya, rakan media yang dikasihi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran anda. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Pameran Jenayah Kewangan SEMAK Sebelum Diperdaya terhasil di atas usaha sama beberapa jabatan di Bank Negara Malaysia, iaitu Jabatan Museum dan Galeri Seni, Jabatan Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan, Jabatan Link dan Pejabat BNM serta Jaringan Pendidikan Kewangan ataupun FEN. Fokus pameran secara dalam talian ini adalah untuk meningkatkan kesedaran umum supaya kita sentiasa peka dengan jenayah kewangan yang terkini di negara kita, serta tips untuk tidak terpedaya dengan tipu muslihat jenayah kewangan ini. Kami berasa sangat beruntung kerana pameran ini mendapat sokongan dan galakan dari pihak Polis Diraja Malaysia yang memainkan peranan yang sangat penting dalam penguatkuasaan, penyiasatan dan pembanterasan aktiviti-aktiviti jenayah kewangan di negara kita. Melalui pameran ini, orang awam juga boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan peranan pelbagai agensi penguatkuasaan termasuk Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia dan Agensi Keselamatan Cyber Negara dalam mencegah jenayah kewangan di negara kita. Selain daripada itu, pada semua yang hadir pada pagi ini, anda berpeluang untuk memenangi hadiah voucher e-dompet dengan menyertai kuis sempena pelancaran pameran ini yang akan kami kongsikan di penghujung acara nanti. Hadirin sekalian, sebagai membuka persada ucapan, majlis menjemput yang berbahagia Tan Sri Nur Samsiah binti Muhammad Yunus, Gubernur Bank Negara Malaysia, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis pelancaran Pameran Maya Jenayah Kewangan. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Polis Negara yang turut bersama-sama menyempurnakan majlis pelancaran Pameran Maya ini. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar berita kes penipuan dan jenayah cyber yang berlaku di Malaysia dan di peringkat global. Perkembangan ini amat membimbangkan dan Bank Negara Malaysia memandang serius perkara ini, terutamanya kes-kes yang melibatkan penipuan keuangan atau financial scam. Kami terus meningkatkan usaha serta kerjasama dengan pelbagai pihak yang berkaitan bagi menangani jenayah ini. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah mengambil langkah pencegahan yang berterusan, melaksanakan aktiviti penguatkuasaan yang bersepadu dan lebih berkesan, serta meningkatkan tahap kesedaran orang ramai untuk sama-sama membanteras jenayah penipuan keuangan ini. Untuk makluman hadirin sekalian, bank-bank dikendaki memastikan kawalan dan standard keselamatan mereka sentiasa berada pada tahap tertinggi, terutamanya bagi perkhidmatan perbankan, internet dan mudah alih. Bank Negara Malaysia juga mengeluarkan panduan keselamatan kepada industri keuangan dari semasa ke semasa mengenai modus operandi penipuan terkini serta langkah keselamatan tambahan yang perlu diambil oleh bank-bank bagi melindungi simpanan pelanggan mereka. Hakikatnya, kaedah penipuan ataupun modus operandi yang diguna pakai oleh penjenayah akan sentiasa berubah-ubah. Oleh yang demikian, Bank Negara Malaysia akan terus mempertingkatkan usaha dan langkah untuk membenteras skam dengan memperkenalkan beberapa kawalan tambahan. Di sini, saya ingin memaklumkan bahawa semua institusi keuangan telah diarahkan mengambil langkah-langkah berikut untuk mengukuhkan lagi perlindungan terhadap financial scam.
Pertama, institusi kewangan perlu beralih daripada penghantaran kata laluan sekali sahaja atau one time password OTP melalui sistem pesanan ringkas atau SMS kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh. Peralihan ini melibatkan transaksi dalam talian yang berkaitan dengan pembukaan akaun, pemindahan dana dan pembayaran serta pertukaran maklumat peribadi dan penetapan akaun atau account settings. Untuk makluman hadirin sekalian, institusi-institusi kewangan utama telah pun mula beralih kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh. Kedua, bank-bank akan memperketatkan peraturan pengesanan penipuan dan bertindak menyekat transaksi yang disyaki terlibat dengan skam. Pelanggan akan dimaklumkan serta-merta apabila sebarang aktiviti seperti ini dikesan pada akaun perbankan mereka. Sebagai langkah tambahan, institusi kewangan juga akan menyekat transaksi-transaksi tersebut dan pelanggan akan diminta memberikan pengesahan sebelum transaksi boleh diteruskan. Ketiga, tempoh bertenang atau cooling off period untuk pendaftaran kali pertama bagi perkhidmatan perbankan dalam talian atau peranti yang selamat atau secure device akan dilaksanakan. Semasa tempoh ini, sebarang aktiviti perbankan dalam talian tidak akan dibenarkan. Keempat, pelanggan akan dihadkan kepada hanya satu peranti mudah alih atau peranti selamat atau secure device untuk pengesahan transaksi perbankan dalam talian. Dan kelima, bagi membantu mangsa skam, kesemua bank dikehendaki menyediakan talian hotline khusus untuk aktiviti penipuan kewangan di samping meningkatkan tahap respon dan maklum balas ke atas penipuan kewangan yang dibuat oleh pelanggan mereka. Institusi kewangan juga dikehendaki untuk menyelaraskan langkah-langkah pemulihan dana dan kawalan termasuk bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan bagi memastikan kerugian kewangan masa skam selanjutnya tidak berlaku. Selain itu, institusi kewangan juga dikehendaki menyediakan cara yang mudah untuk pelanggan mereka menggantung atau suspend akaun bank mereka sekiranya akaun tersebut disyaki terlibat dengan skam dan kemudiannya mengaktifkan semula akaun tersebut dalam tempoh masa yang munasabah selepas pengesahan dibuat. Ringkasnya, Bank Negara Malaysia dan industri kewangan akan terus memastikan saluran perbankan dan pembayaran kekal selamat serta dilengkapi dengan kawalan keselamatan yang terkini. Kawalan keselamatan yang lebih ketat berperanan untuk menghindari penjenayah daripada usaha mereka untuk menipu pengguna. Tetapi, langkah-langkah kawalan bagi mencegah kes penipuan juga akan menyebabkan urusan perbankan dalam talian pelanggan akan menjadi sedikit rumit. Contohnya, transaksi perbankan dalam talian mungkin akan mengambil sedikit masa dan institusi kewangan akan melakukan lebih banyak semakan apabila pelanggan memohon untuk menukar atau mendaftar nombor telefon baru. Walaupun ia akan mendatangkan sedikit kerumitan, namun langkah-langkah kawalan tersebut adalah penting untuk melindungi kepentingan para pelanggan. Bagi melaksanakan langkah-langkah ini, Bank Negara Malaysia dan industri kewangan akan terus dengan teliti memastikan keseimbangan antara keselamatan dengan keselesaan pengalaman atau kemudahan pelanggan. Bank Negara Malaysia juga akan terus memantau dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas institusi kewangan untuk memastikan institusi kewangan sentiasa menetapkan kawalan dan standard keselamatan mereka pada tahap tertinggi dan mengambil langkah pencegahan yang berterusan dan efektif terhadap ancaman penipuan yang sentiasa berubah-ubah. Saudara dan saudari sekalian, usaha untuk membenteras aktiviti skam ini memerlukan kerjasama dan tindakan yang bersepadu daripada semua pihak.
bukan sahaja daripada Bank Negara Malaysia dan institusi keuangan, malah agensi penguatkuasaan, kementerian-kementerian dan agensi-agensi berkaitan serta seluruh rakyat Malaysia dalam menangani isu ini. Pihak PDRM memainkan peranan penting dalam menangani kegiatan skam ini dan telah pun melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk mewujudkan Pusat Respons Scam atau CCID Scam Response Center bagi memudahkan orang ramai membuat laporan mengenai penipuan keuangan. Bank Negara Malaysia dan institusi keuangan akan terus memberikan kerjasama kepada pihak PDRM untuk membenteras jenayah ini. Tumpuan juga akan terus diberikan untuk membantu mendapatkan semula dana yang telah diseleweng dan membawa penjenayah ini ke muka pengadilan. Bagi membenteras jenayah skam ini secara berkesan, kerjasama antara agensi penguatkuasaan amat penting, terutamanya berkaitan pengkongsian maklumat. Sehubungan dengan itu, satu inisiatif akan dilaksanakan di antara Bank Negara Malaysia bersama-sama dengan PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM dan National Anti-Financial Crime Centre atau NFCC untuk mempertingkatkan lagi CCID Scam Response Center bagi mewujudkan platform pengkongsian maklumat yang lebih sistematik dan memastikan tindakan segera dapat diambil bagi menghalang kerugian keuangan selanjutnya daripada berlaku. Agensi-agensi yang terlibat akan bekerjasama dari segi perkongsian sumber, kepakaran dan data serta mengambil langkah-langkah pencegahan bersama yang lebih komprehensif. Maklumat lanjut mengenai inisiatif ini akan diumumkan dalam masa terdekat. Selain itu, kerjasama dengan SKMM dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga seperti syarikat komunikasi dan syarikat platform teknologi seperti penyedia perkhidmatan sosial media dan e-dagang yang juga penting bagi menyekat perkhidmatan ini disalahguna untuk kegiatan skam. Kesimpulannya, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam mengukuhkan lagi pertahanan kita secara kolektif bagi menangani ancaman financial scam ini. Hadirin sekalian, salah satu aspek penting dalam menangani financial scam ialah meningkatkan kesedaran mengenai penipuan keuangan, termasuk modus operandi penipuan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh orang ramai untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa financial scam. Dalam hal ini, Bank Negara Malaysia dan institusi keuangan serta agensi penguatkuasaan akan menjalankan usaha yang berterusan untuk meningkatkan keberkesanan program kesedaran dan penyebaran maklumat kepada rakyat Malaysia. Pelbagai inisiatif pendidikan dan kesedaran telah dilaksanakan melalui pelbagai saluran dan medium, termasuklah program webinar secara dalam talian serta pengkongsian peringatan dan panduan untuk melindungi diri daripada jenayah keuangan. Orang ramai digalakkan untuk melayari dan mengikuti halaman Facebook Amaran Scam bagi mendapatkan maklumat terkini. Walau bagaimanapun, usaha ini memerlukan sokongan semua pihak. Sebagai pengguna, setiap seorang daripada kita bertanggungjawab untuk melindungi diri kita daripada ancaman scam. Yang paling penting, pemilik akaun perlu melindungi maklumat peribadi dan perbankan dan tidak mendedahkan maklumat tersebut kepada mana-mana individu atau di laman sesawang yang mencurigakan. Pengguna juga harus sentiasa berwaspada dan memastikan peranti peribadi seperti telefon bimbit dikemas kini dan mempunyai perlindungan serta bebas daripada perisian yang mencurigakan seperti malware dan spyware. Ini bermaksud pengguna
perlu berhati-hati dan faham tentang apa-apa aplikasi yang dipasang dalam peranti yang digunakan untuk transaksi perbankan dalam talian. Selain itu, jika terdapat apa-apa transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, sila ikuti langkah-langkah yang tertera. Terdapat pelbagai cara yang boleh diambil untuk melindungi diri daripada ancaman ini. Tetapi izinkan saya untuk merumuskan 3 perkara utama yang boleh dijadikan panduan, iaitu 3S: soal, sekat dan sebar. Soal setiap perkara, terutamanya perkara yang meragukan dan mempunyai tanda-tanda amaran. Sekat diri daripada melakukan langkah seterusnya jika berasa curiga, terutamanya hal-hal yang melibatkan urusan keuangan, dan sebarkan maklumat kepada rakan dan keluarga, termasuk melaporkan kepada pihak berkenaan jika tidak pasti atau terdapat transaksi yang mencurigakan. Konsep 3S ini juga selaras dengan tema pameran maya pada kali ini, iaitu semak sebelum diperdaya. Saya berharap maklumat dan panduan daripada pameran ini dapat membantu masyarakat daripada menjadi mangsa aktiviti jenayah skam. Pameran ini boleh dilayari melalui laman sesawang Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Hadirin sekalian, akhir sekali, ingatlah bahawa penjenayah skam akan sentiasa mengubah taktik penipuan mereka untuk terus mengumpan kita masuk ke dalam perangkap mereka. Saya berharap melalui panduan dan maklumat yang terdapat dalam pameran maya ini, kita akan lebih peka dan bersiap siaga untuk melindungi diri daripada diperdaya. Kita pasti boleh berjaya, bukan sahaja melalui usaha dan tindakan pihak berkuasa, malah yang lebih penting lagi ialah sokongan dan pelibatan anda semua dalam meningkatkan kesedaran, berkongsi maklumat serta meningkatkan kewaspadaan diri sendiri dan orang di sekeliling kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri. Baiklah, seterusnya, Majlis ingin menjemput Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Akhril Sani bin Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Awal bicara, marilah kita lafazkan kalimah Alhamdulillah, kerana dengan izinnya juga kita masih diberikan nikmat kesihatan serta kelapangan untuk bersama-sama pada hari ini sempena pelancaran pameran jenayah keuangan semak sebelum diperdaya. Hadirin yang saya hormati sekalian, jenayah keuangan melibatkan penipuan atas talian yang dikendalikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia menggariskan 7 bentuk jenayah utama, iaitu belian online, pinjaman tidak wujud, pelaburan dalam talian, Macau scam, African scam, business email compromise atau pintasan email, dan penipuan SMS. Berdasarkan statistik PDRM, ke-7 kategori jenayah tersebut bagi tempoh 3 tahun dari 2019 hingga 2021 jelas menunjukkan tren peningkatan jumlah kes. Pada tahun 2019, sejumlah 13.703 kes direkodkan dengan nilai kerugian 539 juta ringgit. Manakala sebanyak 17.227 kes direkodkan membabitkan kerugian berjumlah 511,2 juta ringgit
pada tahun 2020. Bagi tahun 2021 pula, mencatatkan sebanyak 20.701 kes dengan nilai kerugian 560.8 juta ringgit. Sementara itu, bagi tempoh Januari hingga Julai 2022, jumlah kes yang direkodkan ialah sebanyak 12.092 kes dengan nilai kerugian 414.8 juta ringgit. Bagi tempoh dari tahun 2019 hingga Julai 2022, seramai 33.147 suspek kes penipuan cyber telah ditangkap dan 22.196 kes jenayah atas talian telah berjaya dituduh di mahkamah. Hasil penelitian, tiada statistik di seluruh dunia yang mencatatkan penurunan dalam kes jenayah cyber membabitkan penipuan dalam talian. Kelicikan penjenayah cyber mengeksploit perubahan teknologi dan kreatif menjerat mangsa dengan pelbagai modus operandi yang baru serta kesedaran masyarakat mengenai jenayah cyber yang masih berada pada tahap yang sederhana dikenal pasti antara punca peningkatan kes jenayah tersebut. Lantaran itu, Polis Diraja Malaysia melihat wujudnya keperluan untuk menyebar luas seberapa banyak ilmu pengetahuan kepada masyarakat agar mereka dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa kepada aktiviti jenayah tersebut. Ini kerana aktiviti jenayah kewangan boleh membawa impak negatif kepada mangsa serta lambakan kes jenayah melibatkan akaun Kaldai akibat akaun bank yang disalahgunakan bagi tujuan kes penipuan. Aktiviti jenayah kewangan sebegini turut memberi kesan jangka panjang kepada ekonomi dan keselamatan negara serta boleh menggugat kemajuan ekonomi. Sidang hadirin sekalian, selain Macau scam dan Love scam, aktiviti jenayah cyber lain yang aktif menjerat mangsa ialah sindiket pinjaman tidak wujud dan alung. Menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram dan sebagainya untuk mengiklankan tawaran pinjaman dengan jaminan kelulusan yang pantas serta syarat yang mudah. Sindiket akan berurusan dengan mangsa secara atas talian dan meminta pelbagai dokumen. Seterusnya, memperdaya mangsa untuk membuat pelbagai pembayaran seperti yuran proses, guaman, insurans dan sebagainya. Polis Diraja Malaysia menjangkakan di masa hadapan, sindiket akan meneruskan modus operandi yang sama, tetapi lebih menyasarkan golongan yang muda, iaitu pelajar dan belia, bagi memperdaya mereka dalam urusan pinjaman wang dan juga sindiket akaun Kaldai. Justru, bagi membendung kes-kes jenayah ini daripada terus berleluasa, Polis Diraja Malaysia telah bekerjasama dengan institusi perbankan dalam memastikan siasatan, khususnya yang melibatkan penggunaan akaun Kaldai atau mule account dapat dilengkapkan dengan lebih cepat. Di bawah peruntukan kanun keseksaan dan akta-akta yang berkaitan, siasatan yang teliti dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia bagi membantras jenayah penipuan, jenayah kewangan dan keganasan alung. Seterusnya, membawa penjenayah ke muka pengadilan bagi membantu mengurangkan kadar kes jenayah kewangan. Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah menjalankan aktiviti pencegahan dan kesedaran jenayah komersial, khususnya jenayah atas talian. Kempen ini telah dilaksanakan secara berterusan dan akan dipergiatkan lagi pada tahun 2022 bagi mengajak segenap lapisan masyarakat menjadi rakan strategik PDRM dan Let's Fight Scammer Together.
Antara aktiviti pencegahan yang dijalankan adalah kempen kesedaran di tempat awam dan tempat tumpuan atau hotspot, wawancara, ceramah, pengedaran risalah, dan lain-lain aktiviti kesedaran. Di samping itu juga, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial turut menyediakan beberapa platform bagi memudahkan masyarakat berinteraksi dengan pihak polis untuk sebarang pertanyaan, aduan atau menyalurkan maklumat berkaitan jenayah komersial. Antara platform yang telah disediakan ialah yang pertama, CCID Info Line, yang mana melalui talian ini orang ramai boleh menghantar mesej menggunakan aplikasi WhatsApp ke talian 013-2111-222 dan menyalurkan apa jua pertanyaan, maklumat atau sebagainya yang berkaitan kes-kes jenayah komersial. Yang kedua, CCID Scam Response Center yang beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Boleh dihubungi melalui talian 03-261-01-559 atau 03-261-01-599. Yang ketiga, portal Semak Mule yang boleh diakses secara atas talian dan boleh juga dimuat turun melalui aplikasi Google App Store, di mana portal ini menyediakan kemudahan untuk masyarakat membuat semakan berkaitan nombor akaun bank atau nombor telefon yang berkemungkinan terlibat dengan kegiatan penipuan. Sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bank Negara Malaysia yang sentiasa menyokong usaha Polis Diraja Malaysia dalam menangani jenayah keuangan. Ucapan syabas dan tahniah saya zahirkan kepada seluruh jawatan kuasa kerja yang terlibat dalam menganjurkan pameran ini dalam usaha memupuk kesedaran jenayah di kalangan masyarakat sekaligus mewujudkan jalinan kerjasama berterusan antara Polis Diraja Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Semoga usaha murni ini dapat meningkatkan tahap kesedaran masyarakat agar mereka sentiasa peka, waspada dan mengelak menjadi mangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Hadirin sekalian, tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu upacara perasmian pameran jenayah kewangan Semak sebelum diperdaya yang akan disempurnakan bersama oleh Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Akir Sani bin Haji Abdullah Sani dan Tan Sri Nur Samsiah binti Muhammad Yunus. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Inspektor Jeneral Tan Sri Akir Sani dan Tan Sri Nur Samsiah untuk melancarkan pameran ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini kami merasmikan pameran jenayah keuangan Semak sebelum diperdaya.
Demikian tadi upacara perasmian pameran jenayah kewangan SEMAK sebelum diperdaya. Mewakili pihak muzium dan galeri seni Bank Negara Malaysia, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Aqil Sani bin Haji Abdullah Sani dan Yang Berbahagia Tan Sri Nur Samsiah binti Muhammad Yunus di atas kesudian menyempurnakan majlis pelancaran pameran ini. Baiklah, pasti anda semua sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui apa yang disajikan di dalam pameran maya ini. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Encik Wan Muhammad Daniel Wan Omar, kurator bagi pameran jenayah kewangan SEMAK sebelum diperdaya untuk membawa kita membongkar taktik serta modus operandi penjenayah kewangan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke pameran maya jenayah kewangan SEMAK sebelum diperdaya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kes jenayah kewangan seperti scam dan account keldai semakin hari semakin meningkat di negara kita. Sebab inilah timbulnya idea untuk Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia menyediakan pameran maya ini. Tujuan kami adalah untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada orang awam tentang bahayanya jenayah kewangan ini. Banyak kerugian yang telah berlaku disebabkan kurangnya pengetahuan tentang perkara ini. Pameran maya ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Jom ikut saya, kita layari dengan lebih mendalam ke setiap bahagian di pameran maya ini. Untuk memulakan perjalanan, karakter ini akan mewakili tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengunjung. Kemudian, klik pada karakter yang terdapat di bahagian pertama. Bahagian ini akan menceritakan tentang apa itu jenayah kewangan, apakah faktor yang menyebabkan peningkatan kes jenayah kewangan, apakah cara untuk menentang jenayah kewangan ini, dan kesan jenayah kewangan ini terhadap kita sebagai individu dan ekonomi negara. Jom kita tengok dengan lebih dekat bagaimana cara untuk menentang jenayah kewangan ini. Sebenarnya, tugas ini memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Kita sebagai rakyat pun perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam membenteras jenayah kewangan ini. Seterusnya, jom kita ke bahagian kedua untuk ketahui jenis-jenis jenayah kewangan yang berlaku di sekeliling kita dalam bentuk video. Kami juga menyediakan kisah-kisah benar yang berlaku dan siapakah sasaran jenayah kewangan ini. Lepas tengok, jangan lupa kongsi dengan keluarga dan kawan-kawan ya. Jom kita viralkan. Selain itu, kami juga menyediakan tips-tips penting di bahagian ketiga seperti bagaimana untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa jenayah kewangan. Kalau terkena, apakah saluran yang sesuai untuk membuat laporan tentang jenayah kewangan ini, dan jenis-jenis jenayah cyber yang menyebabkan kerugian kepada mangsa. Mari kita lihat apakah saluran yang sesuai untuk membuat laporan. Ada 6 agensi yang kita boleh buat laporan jika kita menjadi mangsa jenayah kewangan ini, iaitu Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Dunia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia dan Agensi Keselamatan Cyber Negara. Untuk ketahui lebih lanjut, lawati pameran maya ini. Akhir sekali, kami ingin mendapatkan maklum balas daripada para pengunjung tentang pameran maya ini dan apa yang telah anda pelajari daripada pameran maya ini. Dan yang paling penting, kami nak dengar pengalaman sekiranya anda pernah menjadi mangsa scam, akaun keldai atau jenayah kewangan yang lain. Cerita dengan kami untuk dijadikan tauladan pada orang lain. Akhir kata, rugi kalau tak lawati pameran maya jenayah kewangan ini. Banyak tips yang kami kongsikan untuk lindungi diri dan keluarga anda daripada menjadi mangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Wan Muhammad Daniel. Sempurna sudah majlis perasmian pameran jenayah kewangan SEMAK sebelum diperdaya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Aqil Sani bin Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara, Tan Sri Nur Samsiah binti Muhammad Yunus, Gubernur Bank Negara Malaysia serta semua yang hadir pada pagi ini. Seperti yang dikongsikan di awal acara tadi, anda yang hadir pada pagi ini dijemput untuk menyertai kuis sempena pelancaran pameran ini dan 20 peserta terawal dengan jawapan yang betul akan memenangi hadiah voucher e-dompet.
Sila klik pada pautan yang disediakan di ruangan komen untuk menjawab soalan kuis berkenaan. Pastikan anda menjawab dengan cepat kerana pautan ini hanya aktif dalam tempoh 12 jam. Jangan lupa lawati pameran maya Jenayah Kewangan Semak Sebelum Diperdaya di www.museum.bnm.gov.my dan ikuti ataupun follow Facebook BNM MAG berserta Facebook Amaran Scam untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai jenayah kewangan di Malaysia. Akhir kata dari saya, semak sebelum diperdaya. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum.